Assalamualaikum YouTube. Okay, selamat datang lagi ke channel aku, Dare to Stroke. Okay, hari ni aku nak share dengan korang. Kita sembang-sembang sikit pasal uh, Yamaha Energy Induction System ataupun YEIS. Okay, ni YEIS, botol ataupun orang panggil dia boost bottle ni. Okay, mungkin korang dah pernah nampak benda ni. Okay, kalau dekat motor-motor two stroke dekat Malaysia ni, biasa kita nampak dekat motor Yamaha RZ, okay, Yamaha R King ataupun Yamaha TZR ataupun dekat Honda NSR, okay, dekat Kawasaki pun ada juga. Okay, okay. So sekarang ni mungkin ada yang tertanya-tanya apa sebenarnya fungsi botol ni. Okay, apa ni, kalau tengok sini kan, macam mana dia pasang ni. Dia pasang dekat intake, dekat atas, selepas carburetor ni, dekat intake dia. Dia botol macam ni je, macam vacuum je kan, orang panggil vacuum je. Okay, so apa fungsi dia sebenarnya? Apa efek daripada motor? Okay, itu sebenarnya pertanyaan dia. Okay, dan kalau kita tengok setengah-setengah orang, dia akan pasang, kadang-kadang dia main pasang je. Okay, bila dia main pasang je kat sini, dia tak tahu berapa panjang dia punya pipe ni, berapa dia punya diameter pipe, berapa dia punya luas atau isi padu dia punya botol kat atas ni pula. Dia tak tahu kat mana efek dia yang sebenarnya berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya kat motor dia. Okey. Kadang-kadang kita cuma ikut-ikut saja orang kita pasang tapi tak tahu apa tujuan dia kita pasang. Okey, hari ni aku akan cuba merungkai misteri boost bottle ni. Okey. Nama dia pun dengar macam menggerunkan juga kan, boost bottle, macam ada boost ke, ada booster ke kan. Okey, so tak apa, kita tengok dulu gambar-gambar yang aku ada, tapi aku ambil tak banyak gambar ni, aku ada 2-3 gambar aja. Okey, ini adalah boost bottle juga. Ini adalah yang aftermarket punya, yang custom, boleh dipasang pada motor. Okey, okey, ini kalau tengok, ini sistem dia lah, macam mana dia dipasang. Okey, bahagian sama macam gambar yang sebelum ni, dia duduk dekat selepas carburetor. Boost bottle juga ni, dia tak ada apa, dia botol je. Ataupun yang ini yang aftermarket juga. Kita tengok cantik lah dia punya finishing dia, produk dia ni. Okey, so sebenarnya untuk boost bottle ni, okey, kita pergi kepada gambar yang ini. Okey, boost bottle ni sebenarnya apa yang dia buat adalah dia fungsi dia macam, lebih kurang macam exhaust. Okey, so jangan terkejut pula, kat sini keluar asap ke? Tak ada, kat sini bukan keluar asap. Cuma yang sekarang ni exhaust untuk two stroke, okey, yang chamber, yang jenis chamber punya, okey, dia ada dua kegunaan untuk exhaust ni. Satu untuk keluar asap, dan satu lagi adalah untuk sedut kita punya bahan api. Okey, dia ada reflect, dia punya wave dia patah balik, dia akan sedut. Okey, so function yang reflect patah balik tu dia ada pada boost bottle ni. Dia panggil resonan punya apa tu, tindak balas resonan. Okey, efek resonan daripada boost bottle ni lah. Dia sama macam kalau korang ambil botol Coca-Cola ke, botol kaca kan, korang letak, korang tiup daripada atas, dia akan ada bunyi. Okey, dia akan ada bunyi. Bunyi tu adalah resonan, dia punya tindak balas yang berlaku kat dalam tu lah. Dia ada pergi balik dia tu. Okey, dalam ni lah dia pergi balik. So sekarang ni, okey, untuk kita punya boost bottle ni sebenarnya kita boleh apply pada mana-mana motor two stroke. Okey, aku tekan kat sini untuk motor two stroke lah, pakai benda ni. Okey, sebab apa? Okey, sebabnya macam ni. Bila motor two stroke, kita pasang kat dia, kita dah set kita punya RPM semua dah tinggi kat atas, peak power semua dekat 12,000. Contoh okey, kita set dia punya RPM, peak power dia 12,000. Okey, so dia punya pipe power band pun akan start pada 10,000 RPM, baru dia ada power start. Okey, lepas tu pula dia punya end power band untuk pipe tu pula habis pada 13,000 RPM. Jadi semua motor kita, power semua kita dah hantar ke atas. Kita dah hantar ke RPM atas semua. Okey, jadinya sekarang ni apa akan jadi kat motor kita tu, pada RPM bawah dia punya power dia akan kurang sedikit.
Okay, kita akan bawa, kita akan rasa macam motor kita macam sedikit lembab kat RPM bawah. RPM 5,000, 6,000, 7,000 tu macam dia kurang sikit. Contoh mudah yang korang nak nampak adalah macam motor yang ada power valve. Contohnya macam motor TZM. Okay. Kalau motor TZM, kalau korang tengok dia punya power valve dia akan mula membuka pada 9,000 RPM ke atas. Kalau perasan, kalau korang tengoklah mana-mana video dalam YouTube pun korang cari yang boleh nampak dia punya meter RPM, pada RPM 9,000 baru dengar dia koyak wap, dia punya power valve tu dia akan buka waktu tu. Okay. Di situ menunjukkan dia punya apa tu exhaust semua fungsi pada waktu tu. Sebab kalau tengok exhaust untuk TZM pun dia memang pendek. Dia punya header dia memang dia hantar semua power naik atas. Okay, sebab dia ada power valve memang dia power semua ke atas lah. Function dia. So, apa akan jadi pada RPM bawah dia? RPM bawah dia akan berkurangan power dia. Jadi, macam mana kita nak cover balik RPM bawah tu? Okay. Kita guna menatang ni lah. Okay, benda ni boleh cover balik pada power pada bawah tu. Okay, tapi dia bukanlah sehebat macam power daripada exhaust. Dia tak kuat macam tu, tapi dia boleh cover power tu. Dia akan ada efek, kita akan rasa maksudnya bila kita bawa, kita pulang minyak, kita dah tentukan dia punya power ni contoh pada 6,000 RPM. Start daripada 6,000 RPM tu kita akan rasa lonjakan power dia tu. Dia akan ada power dia datang. Dia akan cover lah sebelum datangnya power daripada pipe, daripada exhaust kita. Okay. So, jadi aku dah bebe panjang ni pasal cerita dia punya function dia macam mana ni semua. Okay, sebab kita nak cover power bawah. Jadi sekarang ni kita benda ni kita boleh apply kat motor mana-mana motor two stroke. Tak kisahlah korang pakai motor apa pun. Okay, motor 125 ke, motor RZ yang dah sedia ada dia punya boost bottle ke, motor apa-apa motor. Okay, contohlah aku bagi kat korang sekarang ni motor 125 lah. Korang nak apply, nak pakai benda ni kat 125. Okay. So, bila korang dah modi untuk korang, block semua dah potting, dah hantar power semua naik atas, jadi korang punya power kat bawah tu akan berkurangan sikit. Jadi lambat sikit lah dia punya power tu. Kecuali lah kalau korang pakai pipe on. Kalau pipe on, dia punya power dia biasa start awal. Dalam 6,000, 6,500 dia dah start power. Jadi korang tak ada masalah untuk yang tu. Tapi kalau korang pakai pipe brand lain, contoh korang pakai pipe YY Pang, okay, YY Pang ataupun AHM, okay, ataupun GL. GL pun sama juga lebih kurang. Dia punya power dia akan start ujung. Lambat sikit. 8,000, 9,000 baru dia start power untuk exhaust dia. Jadi kat bawah dia tu macam mana kita nak cover, kita guna benda ni lah. Okay. Dan untuk nak buat benda ni, kita boleh kira. Boleh kira dia punya ukuran dia. Dan tak perlu welding macam ni. Okay, tak perlu nak susah-susah, nak pergi hantar mahal-mahal, nak buat pakai botol macam ni. Okay. Okay, ni dia punya calculator yang aku guna, software dia. Okay, macam mana aku guna? Kat sini kita tengok. Okay, ada dia punya ukuran pipe, ukuran getah dia, hose. Okay, hose yang ini ya. Ni, hose ni. Hose yang kita guna ni, dia dah ada ukuran. Contoh macam yang ada pada RZ, kalau tengok, dia punya hose dia adalah yang ini. Hose dia adalah 11.4 mm. Okay, hose ni semua standard ni AN4, ANC, N8 ni semua ni dah ada jual. Standard kalau kau nak beli direct tu pun dah ada. Tak masalah kalau nak beli yang ni. Tapi kalau tak mampu, tak ada masa nak beli yang ni, nak pakai yang sendiri punya yang dah sedia ada, boleh je pilih mana-mana yang adalah yang size yang setara mungkin lah dengan ni, yang seakan-akan sama. Okay, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Dia kena padan-padan je dengan motor. Okay. So sekarang ni contoh aku buat yang aku akan kirakan hari ni, kita akan cuba buat untuk 1 to 5. Okay. So sekarang ni kita cuba kira tengok. Katalah kita pakai 1 to 5 carburetor size 26, pakai carburetor mili, carburetor RZ mili size 26. Kita punya hose diameter kita ada size, katalah kita pakai size 11.4. Okay, kita letak sini 11.4. Okay. So sekarang ni dia dah kira dah. Dia punya area semua kat sini. Korang jangan ambil tahu lah kat sini. Tak perlu ambil tahu yang ini. So sekarang ni kita ada dua pilihan kita nak guna kat sini. Sama ada kita buat botol kita ni bentuk silinder ataupun buat yang petak 4 segi. Okay. So kalau buat yang 4 segi ni korang nak kena pergi welding lah. Kan nak kena buat pakai besi, nak kena pergi welding, pakai aluminium ke pakai apa kan. Tapi kalau aku akan showkan korang buat guna silinder. Nak guna apa? Guna pipe. Guna batang pipe. Batang pipe boleh beli je dekat hardware. Memang sangat-sangat senang dapat. Paling senang nak dapat sekali batang pipe. Okay, size macam-macam ada. Okay.
So sekarang ni batang pipe yang ada dekat kedai biasanya dia dalam ukuran inci. Okey. Jadi kalau dalam ukuran inci, kita convert dulu pergi ke milimeter. Okey. So sekarang ni contoh kita nak pakai kita punya uh, pipe tu pipe 2 inci. Okey, pipe 2 inci kita tengok. Kita convert dia jadi berapa? Okey. Milimeter dia dalam milimeter dia akan jadi 50.8. Jadi dekat sini kita letak 50.8. Okey. Panjang dia pula, berapa kau nak pakai panjang dia? Berapa panjang silinder yang kau nak tu? Contohlah aku letak kat sini 80 sekarang ni. Aku tak nak besar sangat lah. Tak nak besar sangat, tak kecil sangat. Okey. Ini sedang-sedang saja. Okey. Alright. Jadi kat sini, korang boleh cuba manipulate dia punya panjang hose. Panjang hose, diameter kita dah ada. Sekarang ni panjang dia. Panjang hose. Boleh cuba letak, kat sini aku dah letak lah ini 100, 150, 200 mm, 300 dan 400 paling panjang aku letak. Okey. So, bila dah letak nilai kat sini, kita boleh nampak dia punya respon dia kat mana. Kat RPM berapa dia mula start respon. Okey, boleh nampak kat sini. Okey, kalau korang tengok kat sini, untuk botol yang sama, silinder size yang sama, isi padu dia semua sama, dia punya panjang hose saja berbeza, dia punya respon dia lain-lain tempat, nampak? Kita guna yang ini ya, yang Rick punya. Rick punya ukuran, kita ambil yang ini. Nampak ah, semakin pendek kita punya hose, dia punya respon dia adalah pada RPM yang semakin tinggi. Maksudnya sekarang ni kalau kata motor 125 ni yang kita dah modi ni, kita dah hantar dia power semua dekat RPM atas 12,000, 9,000 ke 12,000 dia punya starting power dia. Okey. Jadi kita nak cover pada power bawah, kita nak cover pada RPM 6,000. Okey, kita nak pada RPM 6,000 tu dia ada power. So, dengan size yang kita dah buat ni, pakai 2 inci punya pipe, 2 inci punya pipe. Ini korang kena tutup dah. Dia punya depan belakang dia pakai cap. Dia punya cap tu kena pasang lah. Jangan pasang terbuka. Kena pasang dia punya cap, pasang dia punya untuk nak pasang hose dia tu, belilah dia ada dia punya apa tu pipe dia tu. Jangan pakai tube tayar pula. Tube tayar tu kecil dia punya lubang. Tak ngam dengan size ni. Sebab ni diameter 11, jadi dia punya diameter yang kita nak pakai tu pun kena 11 juga lah. Modified lah, pakai apa-apa pun kena besar lah juga size tu. Okay. So, untuk nak dapat power pada 6,000 RPM ni, kita guna dia punya panjang hose dia adalah 150. Okay. So, bila korang pakai size ni, okay, maksudnya kat sini lah. Tunjuk balik gambar yang ini. Okay. So, sekarang ni, ini ibarat macam kita punya pipe, kita punya botol tu sekarang. Botol tu adalah silinder daripada pipe lah. Okay, panjang yang ini 80. Okay, tengok sini. Ini kan 80, panjang ni lah dari sini ke sini 80. Dan diameter dari sini ke sini, ke bawah ni, diameter ni adalah 50.8. Jadi sekarang ni, panjang dari sini sampai ke sini adalah 150 mm. Jadi, dia punya power tu, dia akan cover start daripada 6,400. Kat sini kita tengok. Okay. 6,400 ni dia akan start. Ada power lah maksudnya kat bawah tu korang pulah minyak pun nanti dia akan ada respon motor. Tapi dia dah tak lah kuat macam exhaust punya dia datang gila-gila tu. Cuma yang ni dia akan cover, korang akan rasa dia punya perbezaan. Memang akan rasa. Okay. Alright. So, aku dah panjang dah membebe ni. Okay. So, sekarang ni, itulah dia punya resepi dia kita untuk hari ni sebelum kita nak berbuka puasa. Jadi, harap kalau korang nak cuba tu, boleh cuba tengok. Aku cuma bagi satu contoh je kat sini. Kalau korang nak lebih-lebih tu, korang contact lah aku. Kan? Kalau nak nak buat ukuran sendiri, kena contact lah tengok kan. Sebab ni aku bagi satu size je lah. Tak aku nak bagi semua sekali, banyak-banyak kan. So, penat jugalah nak cakap ni, berbuih mulut. Alright. So, harap korang dapat sesuatu lah ini. So, pelajaran kita hari ni, aku hanya nak kongsi yang ini je lah. Kita punya Yamaha Energy Induction System. Okay, yang ada pada motor RZ korang tu, selalu korang tengok tu kan. Inilah benda dia. Macam mana dia punya fungsi dia, apa dia punya kerja, apa yang dia buat. Okay. Inilah ni size ni 11.4 ni. Dia punya diameter dalam. Right. Okay. Semoga apa yang aku share ni dapat jadi satu benda yang bermanfaat lah pada korang. Alright. Jangan lupa subscribe.
like dan share. Alright. Assalamualaikum.